Malaysia merupakan sebuah negara yang merdeka sejak tahun 1957. Merdeka! Malaysia juga sering dijadikan destinasi pelancongan kerana negaranya yang aman dan makmur. Rakyatnya yang hidup berbilang bangsa dan agama menjadikan Malaysia lebih menarik di mata dunia. Pada suku keempat tahun 2020, Malaysia mempunyai populasi penduduk sebanyak 32.7 juta. 58.7% daripada jumlah tersebut adalah orang Melayu. Oleh itu, orang Melayu merupakan majoriti penduduk di Malaysia. Melayu merupakan sebuah suku atau kaum yang merupakan penduduk asal Asia Tenggara. Mereka bermigrasi pada zaman Ais dari Sundaland dan juga Austronesia yang turun ke Asia Tenggara melalui Taiwan dan Kepulauan Filipina. Orang Melayu terkenal dengan tutur kata yang sopan, beragama Islam dan mengamalkan tradisi dan adat istiadat. Baju Melayu merupakan pakaian yang sinonim dengan kaum Melayu. Ia sering dipakai oleh orang Melayu pada perayaan hari raya dan majlis keramaian. Baju Melayu juga dipakai oleh raja-raja Melayu pada masa kini semasa majlis adat istiadat di istana. Akan tetapi, adakah anda tahu tentang sejarah pemakaian orang Melayu? Pada 700 tahun dahulu, sewaktu zaman Kesultanan Melaka iaitu di bawah pemerintahan Sultan Muhammad Shah, baginda menetapkan supaya orang Melayu mempunyai baju khusus untuk golongan kerabat dan golongan bangsawan untuk dipakai sewaktu mereka menghadap Sultan dan Permaisuri. Dan zaman itu, Melaka dikenali sebagai pusat perdagangan yang hebat. Oleh itu, baginda telah menitahkan satu larangan berpakaian kepada orang Melayu, iaitu orang Melayu dilarang memakai pakaian cara atas angin seperti pakaian Arab, India dan Eropah, dan dilarang mengikut cara bawah angin iaitu China dan Kemboja. Perkara tersebut diwujudkan bertujuan untuk orang Melayu mempunyai penampilan dan jati diri khusus yang hebat. Pakaian orang Melayu pada masa itu banyak dipengaruhi oleh jubah Arab dan seluar pula dipengaruhi dari Turki. Pada masa itu juga, pakaian yang dipakai oleh orang Melayu agak ketat seperti pahlawan. Kemudian pada zaman Sultan Mansur Shah, baginda menetapkan supaya lengan dan seluar dipanjangkan hingga ke pergelangan tangan dan kaki supaya nampak lebih sopan. Pakaian lengkap bagi baju Melayu tradisional hendaklah mempunyai 5 komponen, iaitu hiasan kepala atau dipanggil sebagai desta, baju, seluar, sampin dan bercapal. Jika semua komponen itu ada, barulah lengkap dan layak dipanggil sebagai busana baju Melayu tradisional. Okey, bila kita cakap tentang pemakaian Melayu ni, jadi kat sini kita perlu faham mana kita ada menempuh beberapa zaman ataupun era zaman daripada zaman kerajaan Kesultanan Melayu Melaka sehingga masuk ke zaman era Portugis, Belanda dan British. Jadi kat sini ada berlakunya banyak perubahan pemakaian, tata pemakaian. Contohnya saya katakan yang zaman sekarang ni orang banyak kenali pemakaian Melayu ni dengan perkataan busana. Bila kita kata busana ni, dia adalah satu pemakaian lengkap, mana dia tergolong kepada golongan-golongan pemakaian istana lah, mana dia mewah, pemakaian yang mewah berbanding dengan untuk pemakaian untuk rakyat biasa, rakyat jelata. Dia adalah layak ataupun lebih dikenali dengan pemakaian Melayu patut. Itu pemakaian khusus pada untuk rakyat jelata. Jadi pakaian Melayu patut ini dia mesti ada baju kurung dia dan ada bersamping untuk lelaki dan berseluar mengan dan juga bertanjak. Baik, pakaian Melayu ataupun sinonim kita panggil busana Melayu. Saya kategorikan dengan 3 bahagian, iaitu busana Melayu tradisional, busana Melayu klasik, busana Melayu moden. Baik, asal usul busana yang saya ketahui lah, busana Melayu ni dia mirip kepada busana daripada tanah Arab, iaitu daripada zaman Nabi juga, yang mana dia mengekalkan ciri-ciri potongan itu, iaitu baju itu prinsip dia dibuat daripada sehelai kain, dilipat 2 dan ditebuk di tengah, kemudian disambungkan dengan pesak dan juga kekek. Dan kalau ikut di tanah Arab, baju tersebut diperbuat agak labuh sehingga ke paras lutut, kemudian
tanah Melayu, disebabkan kita ni kedudukan khatulistiwa di mana banyak hutan. Jadi untuk memudahkan pergerakan, baju di tanah Melayu ni disingkatkan. Tapi potongannya tetap sama. Kemudian baju Melayu, busana Melayu klasik. Busana Melayu klasik ni yang saya pernah terbaca, yang saya ketahui, dicipta sekitar tahun 1930-an. Itu di Perak, di mana ada seorang pembesar telah mengenakan baju sejenis baju daripada tanah Arab, dia panggil baju gamis. Dia seperti jubah yang ada cekak musang tu kan. Kemudian dipotong, dipendekkan. Sultan berkenan dengan baju tersebut, kemudian diolahkan daripada baju Melayu tradisional ini. Potongannya tetap sama, cuma berbeza pada lehernya. Itu dibentukkan dengan dipanggil cekak musang. Busana Melayu moden yang kebanyakan sekarang ini di pasaran, dia agak berbeza sedikit daripada segi potongan dia, iaitu dia menggunakan potongan keruk atau potongan daripada barat. Kerana permintaan yang tinggi, jadi kebanyakan penjual nak mempercepatkan proses, jadi digunakan potongan keruk itu. Tidak lagi seperti dulu ada pesak, ada kekek. Tapi masih ada juga lagi yang mengekalkan, cuma agak berbeza sedikit daripada perincian dia. Baik, pandangan saya tentang masyarakat sekarang memandang busana Melayu ni cukup sekadar bercekak musang ataupun teluk belanga, tetapi tidak melihat pada perincian dia yang lebih detail, iaitu wajib untuk baju Melayu ini ada pesak dan juga ada kekek. Dan bila disebut busana ini adalah pakaian yang lengkap daripada bawah ke atas. Jadi kalau busana Melayu tradisional ini asasnya ada 5, iaitu seluar, baju, sinjang ataupun sekarang dipanggil kain sampin, bengkung dan juga destar. Jadi zaman sekarang ini kebanyakan akan mengenakan seluar, baju, sampin dan juga songkok, dan kebanyakannya akan mengenakan busana itu sedondon. Tetapi kalau zaman dahulu adatnya tidak sebegitu. Biasanya yang akan pakai sedondon ini adalah golongan diraja ataupun kerabat-kerabat sahaja, yang mana jika orang umum dia tidak mengenakan pakaian sedondon. Biasanya dia akan menggunakan pakaian yang berbeza warna. Tapi sekarang budayanya sudah berbeza, mungkin kerana pengaruh barat ya. Jadi yang mana kalau dulu dari segi berpakaian ini perundangannya dikeluarkan daripada istana, namun sekarang sudah berbeza pentadbiran di negara kita dah negara demokrasi, jadi berpakaian ni agak bebas lah. Desta yang bermaksud hiasan kepala merupakan antara komponen penting dalam pemakaian busana tradisional lelaki Melayu. Desta menjadi simbol atau identiti orang Melayu pada zaman dahulu. Setiap negeri di Malaysia mempunyai bentuk dan maksud desta yang tersendiri. Terdapat beberapa ciri yang perlu ada pada setiap desta, iaitu tapak, lipatan atau takuk, lambaian kasih dan tunas kasih. Hiasan kepala merupakan satu aksesori yang perlu ada apabila kita memakai pakaian busana tradisional lelaki. Desta, tanjak, tengkolok adalah satu yang sinonim. Dia sama, mempunyai nama yang berbeza mengikut negeri. Di Negeri Sembilan, ia lebih dikenali dengan desta atau orang Negeri Sembilan panggil deta. Kalau di Selangor dipanggil tanjak, kalau di Pahang, di Perak mereka panggil tengkolok. Jadi kalau kita lihat desta ni, ini kita panggil desta dendam tak sudah. Desta dendam tak sudah ini hanya dipakai oleh Yang di-Pertuan Agong, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan dan juga orang-orang bangsawan, orang yang mempunyai gelaran Datuk Undang memakai desta dendam tak sudah. Kalau kita perhatikan desta ni, dia mempunyai yang depan ini kita panggil lambaian kasih. Yang ini kita panggil tunas kasih. Lalunya kalau yang di-Pertuan Besar takuk
7, takuk tu lapisan Rakyat biasa selalunya 2 ataupun datuk-datuk bergelar 3 takuk dan yang mempunyai gelaran di istana selalunya memakai 5 takuk. Dan kalau kita perhatikan desta ini terdapat pelbagai jenis. Dan desta ini boleh kita bagi kepada 2. Satu desta tradisional dan satu lagi desta kreatif. Kalau kita lihat sekarang ni berbagai bentuk desta telah dibuat, ditakuk oleh orang ramai untuk menyelahkan kreativiti ini. Yang ini kita panggil desta sarang kerengga. Desta sarang kerengga pada awal sejarahnya dia dipakai oleh Tengku Muhammad. Tengku Muhammad dalam pemakaian busana dan kalau kita lihat cara pemakaian macam inilah, lambaian kasih ini mengarah ke sebelah kanan. Okey. Yang ini kita panggil kacang 2 helai daun. Ini juga dipakai oleh Yang di-Pertuan Agong yang pertama, Tunku Abdul Rahman. Dan desta saya ini sebenarnya dibuat oleh almarhum Ustaz Mak Ayah, Tuan Mak Isa, iaitu penakuk desta diraja. Dan kita perhatikan tunas kasihnya ada 2. Ada 2 tunas kasihnya. Kacang 2 helai daun. Dan yang ini kita panggil desta solok timba. Yang saya pakai ni adalah desta solok timba. Dan lambaian kasihnya mengarah ke sebelah kiri. Kita mesti memakai desta ini dengan betul. Jika tidak betul, kita tidak dibenarkan masuk. Kalau di Istana Besar Seri Menanti, kita harus memakai lambaian kasihnya kepada sebelah kiri. Ini kita panggil solok timba. Desta solok timba. Dan yang ini desta balung raja, amat terkenal di negeri Selangor. Desta balung raja. Dan yang ini adalah desta ayam patah kepak, terkenal di negeri Perak. Okey, kalau kita lihat ada banyak lagi bentuk-bentuk desta yang telah dibuat direka mengikut keadaan atau negeri sebuah masyarakat itu. Samping yang bermaksud sampingan adalah sebahagian kain yang dilipat di antara baju dan seluar untuk menutup bahagian alat sulit supaya kelihatan lebih sopan dan boleh mengelakkan zina. Terdapat pelbagai cara pemakaian dan ikatan samping yang tidak kita ketahui. Setiap daripada cara pemakaian itu juga mempunyai maksud yang tersendiri untuk si pemakai. Teruna yang belum berkahwin hendaklah memakai samping di atas lutut, manakala sebaliknya bagi mereka yang sudah berkahwin. Lain itu, jika mengikut protokol istana, kedudukan kepala kain juga dapat membezakan antara raja atau pembesar dengan rakyat biasa, dan biasanya samping dipakai dengan menggunakan bengkung. Kita kena faham definisi samping ni adalah bermaksud daripada perkataan sampingan, iaitu kain sampingan. Jadi kalau bagi orang lelaki, kain samping ni dia merupakan salah satu petanda aras mana menyatakan auratnya seorang lelaki itu bermula dari pusat sampai ke lutut. Dan dalam pakaian samping juga tu untuk sebagai lapik ataupun sebagai beralasnya lagi aib seseorang tu, menutupkan lagi bahagian aib tu dengan satu lagi selai kain. Lagi kain samping ni juga dia membawa maksud identiti si pemakai, maksud si pemakai dan juga sebagai diguna pakai dalam adat istiadat untuk meraihkan satu perkara. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menerangkan cara mengikat beberapa jenis ikatan samping yang boleh dipakai oleh turuna seperti saudara ini. Yang pertama, sebelum saya membuat samping ni, dia mempunyai kepala kain. Ini kepala kain dan kepala kain ini sepatutnya letak di bahagian belakang. Letak di bahagian belakang. Cara lipatan kain juga mempunyai maksud yang berbeza. Kalau macam ni, labuh pada lutut, selalunya cara ikatan macam ni dipakai oleh orang-orang bangsawan, orang yang mempunyai kedudukan, orang yang mempunyai gelar. Kalau bujang, dia mesti atas pada lutut. Ikatan yang pertama yang saya akan buat ialah ikatan janda berias. Dan ikatan ini lalu dipakai oleh Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, datuk-datuk bergelar di istana. Sedangnya
Tekak sini dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, yang ini tarik ke depan. Okey, pusing. Dan yang ni dia yang kita kemaskan. Okey, ini kita panggil ikatan janda berhias. Cara pemakaian keris, apabila kita ingin masuk ke istana, kita mesti sisipkan di sebelah kiri. Sisipkan sebelah kiri, dan keris ini tidak boleh kedudukannya terlantuk macam ni. Ini bermaknanya dia nak berperang. Dia bersedia untuk berlawan. Tetapi sebenarnya kalau kita pergi menghadiri majlis, kita terpaksa terbalikkan ulu keris ini ke belakang. Jadi cara pemakaian yang betul. Okey. Ini kita panggil ikatan janda berhias. Yang saya akan terangkan ialah ikatan orang kaya. Okey. Okey, ini kita tarik ke dalam. Okey. Ni ikatan orang kaya. Keris ni kita masukkan sebelah sini. Okey. Cara pemakaian desta, pastikan desta ini, lambaian kasih ini bertentang dengan telinga. Ini cara yang betul. Okey. Okey, yang ketiga, saya akan tunjukkan ikatan pahlawan. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, tarik ni. Okey. Okey, yang ikatan ini Sultan Kedah selalu pakai. Okey, masukkan. Okey. Ini namanya ikatan pahlawan. Okey, saya tunjuk lagi satu. Ikatan juntayan kasih. Okey. Pastikan kepala kainnya di belakang. Okey. Dan di atas lutut. Okey, juntayan kasih ni senang, cekuk je. Ini amat sesuai untuk pelajar-pelajar untuk membuat zapin ni. Okey, yang ini kita boleh buat bunga. Okey, ikatan juntayan kasih. Baju dalam alam Melayu tradisional ada beberapa jenis baju, bukan hanya baju Melayu cekak musang dan juga teluk belanga, tetapi dalam ni kita ada juga baju sikap, kita ada baju megan, kita ada baju hias dan pelbagai lagi. Istilah untuk setiap nama baju ni juga perlulah tepat digunakan supaya dia menampakkan cirinya. Contoh baju sikap. Baju sikap ni dia memiliki seperti sirip dekat tepi kiri kanan baju itu. Dia bukan bermaksud baju sikap itu sikap seseorang, tetapi sikap itu adalah satu perkataan lama. Sikap itu merujuk kepada sirip ikan. Begitulah potongan baju sikap itu. Pembuatan baju ataupun pakaian Melayu tradisional ni dia tidak dibuat sekadar fashion, dia ada maksud tersembunyi. Begitu juga dengan seluar. Seluar kalau di Semenanjung ni kebanyakannya kita gunakan seluar tradisional, seluar Melayu Pesak. Seluar Melayu Pesak ni adalah seluar yang cukup besar. Seluar itu bila dipakai untuk seseorang itu membuang air kecil, dia terpaksa duduk. Dia tidak seperti seluar moden yang ada zip yang berbelah di depan. Maknanya jika seorang lelaki nak buang air kecil boleh secara berdiri. Tetapi seluar Melayu ini memang memaksa pemakainya untuk membuang air kecil secara duduk. Jadi ada hikmah dia kenapa seluar itu direka sebegitu rupa.
Okey, perbezaan antara pakaian baju tradisional dengan baju moden yang ada di sini. Kalau kita memakai pakaian secara tradisional, kalau contoh baju Melayu Teluk Belanga, baju Melayu Teluk Belanga dia tidak ada kekek, selalunya jahit tulang belut, berbutang satu di depan. Dan cara pemakaian baju ni selalunya dia mesti dikekalkan tradisional dengan pesak. Ada pesak, ada kekek, ada poket 3 dan berseluar potongan dulu lah, kalau kita lihat dulu potong Aceh ataupun potong Cina. Tapi sekarang ni banyak seluar dah diubah suai, dimodernkan dalam pemotongan pemakaian yang tidak samalah. Kalau kita lihat tradisional, pemakaian tradisional dulu lebih besar. Tapi kalau sekarang ni, kalau lihat orang suka fit kepada badan. Itu kalau perbezaan yang ketara lah dalam pemakaian pakaian tradisional dengan moden. Kalau kita perhatikan dari segi sejarahnya, memang terdapat perbezaan yang ketara antara pembesar, yang di-Tuan Besar, yang di-Tuan Agong, Sultan, Raja dan juga rakyat biasa. Yang pertama yang saya nak komen di sini adalah tentang pilihan warna. Warna yang dihaskan untuk kerabat diraja selalunya kalau di Seri Melanti di Negeri Sembilan, warna kuning dan warna putih. Tidak boleh dipakai oleh rakyat biasa. Tapi kalau kita lihat sekarang ni, Raja Sehari ramai yang memakai baju warna kuning. Sebenarnya kalau ikut protokol adatnya, memang warna kuning dan putih dihaskan untuk pemakaian diraja. Dan satu lagi, apabila kita lihat cara pemakaian desta juga, selalunya yang bergelar ni, yang di-Pertuan Besar, yang Tuan Agong, desta lambaian kasihnya mengarah ke sebelah kanan. Biasa, desta solok timba mengarah ke sebelah kiri. Begitu juga dalam cara ikatan samping juga terdapat perbezaan antara kedudukan seseorang antara bangsawan dan rakyat biasa. Kalau kita lihat dari segi pemakaian juga, dari segi pilihan material, kain, kalau kita lihat dulu kain macam songket penuh, tenun bunga tabur dipakai oleh orang bangsawan, orang kaya-kaya. Rakyat biasa pada dulu hanya menggayakan dengan kain cotton, kain broket, belum mampu lagi memakai kain tenunan songket sebab songket pada masa ketika itu amat mahal. Amat mahal. Tapi hari ini pun kalau kita lihat juga, kalau kita lihat hari ini walaupun songket itu mampu dimiliki oleh orang ramai, tetapi terdapat juga songket yang bernis sutra, metalik, itu yang mahal sampai 10,000, 15,000 yang dipakai oleh orang-orang bangsawan. Okey, saya akan menjelaskan perbezaan antara baju Melayu Teluk Belanga dengan baju Melayu Cekak Musang. Cara pemakaian baju Melayu ini ada dua cara. Satu kita panggil dagang dalam dan satu yang ini kan saya akan tunjuk dagang luar. Dagang dalam, kain sampingnya di dalam, bajunya di luar. Cuma perbezaan antara baju Melayu Cekak Musang dengan baju Melayu Teluk Belanga. Baju Melayu Teluk Belanga butangnya satu. Satu ni bermaknanya Tuhan yang Esa, satu-satunya Tuhan yang disembah. Butangnya satu dan selalunya dijahit dengan ikatan benang belut. Benang belut. Dijahit. Dan poketnya ada 3 dan selalunya baju ini berpesak dan berkekek. Baju Melayu Cekak Musang ini diubah suai daripada Melayu Teluk Belanga dan ditambahkan dengan collar cekak yang dipanggil cekak musang. Tingginya lebih kurang dalam 1,5 inci. Baju Melayu Cekak Musang ini kebiasaannya mempunyai 5 butang yang melambangkan 5 prinsip agama Islam. Sama juga dengan baju Melayu Teluk Belanga, mempunyai kekek dan mempunyai besak dan mempunyai butang 5. Cara poket 3.
poket 3. Cara pemakaian samping adalah berbeza. Yang ini kita panggil ikatan lingkup. Yang ini kita panggil ikatan kembung. Yang saya pakai ni ikatan lingkup dan kembung ni ada macam-macam yang saya buat tadi. Ada ikatan janda berhias, ikatan junta yang kasih. Itu semua kategori ikatan kembung. Okey, sarungkan. Okey, saya nak terangkan yang ini cara pemakaiannya. Kain ini mesti betul mana lutut awak? Ke atas lutut. Bujang okey. Kalau orang yang dah kahwin, selalunya kain ikatan sampingnya macam saya ni bawah daripada lutut, sepelempap daripada lutut. Okey. Kita pastikan pertama pastikan kepala kain duduk belakang. Kain kepala kain ini mesti duduk di belakang. Sebab dia anak bujang. Lutut mana? Okey, kita kena pendekkan. Okey. Okey, atas pada lutut. Saya buat ikatan junta yang kasih, senang saja. Okey, kita pusing. Okey, bukan. Kita pakaikan bengkung. Lebihan kain tadi kita masukkan dan yang ini kita pusing, kita buatkan bunga. Dan kita sisipkan keris. Ini nak perang kan? Atau ini kalau kita iring tuanku kita pakai macam ni, Datuk Istana Tapi kalau kita pergi istana, okey dah, dapatkan model dua-dua. Inilah cara pemakaian yang membezakan antara baju Melayu Cekap Musang dengan baju Melayu Teluk Belanga. Sekian, terima kasih. Harapan saya supaya orang-orang Melayu itu sendiri dapat mempelajari, dapat memahami, dapat mencari tentang pakaian orang Melayu itu sendiri supaya dapat menaikkan lagi jati diri orang Melayu itu. Dan saya juga berharap pihak berwajib juga untuk mengambil berat tentang warisan busana Melayu kita ini juga. Kata-kata Melayu dahulu, tak kenal maka tak cinta. Maka di sebalik busana Melayu tradisional itu terdapat pelbagai falsafah, pelbagai cerita, pelbagai yang tersembunyi. Maka dalamilah supaya kenal akan jati diri kita, insya-Allah. Harapan saya pada anak-anak bangsa kita, jangan lupa tentang bangsa kita, pakaian kita. Kita kena balik pada asal-usul kita. Sebab pakaian juga melambangkan bangsa kita, iaitu bangsa Melayu. Kata saya satu je lah, saya nak pesan pada anak-anak muda dan rakan-rakan kita di luar lah kan. Siapa lagi nak perjuangkan adab dan adat bangsa Melayu kalau bukan orang Melayu sendiri? Jadi saya berharap supaya inisiatif untuk memakai busana ini akan lebih hebatlah daripada masyarakat. Mereka tidak semestinya memakai desta busana tradisional ini dalam majlis-majlis resmi atau majlis-majlis di istana. Kita berharap seseorang pelajar apabila mereka pergi ke luar negara, mereka cuba promotkan busana tradisional Negeri Sembilan. Saya berharap sangatlah supaya Kementerian Kebudayaan Kesenian dan Negeri Sembilan akan menggerak langkah untuk membuat promosi tentang busana tradisional Malaysia. Khasnya kita cuba perkenalkan dalam semua aktiviti, semua acara, sama ada di dalam negeri ataupun di luar negara, untuk memperkenalkan busana tradisional kita. Sebab busana itu sendiri melambangkan identiti sesuatu bangsa. Kita ambil contoh negara Jepun. Mereka bangga dengan pakaian kimononya. Kalau kita lihat India, bangga dengan pakaian sarinya. Begitu juga Negeri Sembilan di Malaysia. Kita patut promotkan busana tradisional, terutamanya baju Melayu Cekap Musang. Akhir kata daripada saya,
siapa kita kalau kita sendiri tidak menghargai busana tradisional kita. Supaya kita dapat menghayati dan mengekalkan pemakaian busana ini di mana-mana. Sekian saja, terima kasih. Thank you.